Okey. So, kita sambung. Okey. So, hari ini kita akan bincang soalan percubaan. Ini negeri Kedah. Okey, kertas percubaan negeri Kedah lah. Zen, okey, nampak? Okay. So, hari ini kita akan fokus kepada bahagian A sajalah. Besok kita akan sambung bahagian B dan bahagian C. Okey? Okey. So, we start kerja lah. Zen, okey, nampak. Okay. So, bila you nampak soalan, baca dulu. Bila baca, you mesti lebih kurang boleh agak ready, no? Soalan itu form 4 ke form 5. Chapter pun, understand? So, kalau you dalam tahap macam itu, you are a very good student. Understand? Okay, nampak. Okay, so you tengok the first soalan. First soalan you tengok saja, engkau sudah tahulah. Maklumat berikut berkaitan dengan norma masyarakat global. Maka ini adalah automatik, kamu sudah tahu ini adalah topik apa? Tingkatan 5. So, tingkatan 5. Okay, so form 5. First unit lah ni. Unit 1. Confirm. Kamu sudah tahu. Okay? Okay. Maklumat berikut berkaitan dengan norma masyarakat global. Okay. Amalkan sifat kemanusiaan secara global, melestarikan kesejahteraan global, menghormati perspektif dalam pelbagai isu global. Okey, berdasarkan maklumat, beri konsep. So, dalam exam tolong gariskanlah. Beri konsep. Norma masyarakat global means student maksud. Konsep, maksud. So, dia ada dalam buku teks. Wait, ni form 5 Okay, form 5 textbook. So, you kena tengok definisi itu. Ini memang masyarakat global punya. Norma masyarakat global memang ada. So, last year, okay, daripada pemerhatian daripada guru-guru yang menanda kertas lah, kawan-kawan yang menanda kertas. So, mereka beritahu memang tak ada soalan berkaitan dengan norma masyarakat dan juga norma masyarakat global. Norma masyarakat langsung tak ada soalan. Zen, okay, so this year boleh nampaklah dalam trial kebanyakan negeri ada bagi soalan berkaitan dengan norma masyarakat. So this is what jawapan dia lah. Dan ini ada highlight dalam sukatan, isinya dalam sukatan. Mereka sudah letak dalam standard pembelajaran dah. Berikan maksud norma masyarakat global. Nampak? So memang dia kata norma masyarakat global, maksud. So maka boleh disoal. So actually ini nasihat yang diberi oleh bekas pengetua saya lah, Puan Sanggita Jitko Zen. So dia terlibat dalam kurikulum dan sebagainya. Memang dia terlibat dalam apa ni, dan dia beritahulah apa saja yang ada dalam sukatan. Kalau di highlight dalam sukatan maksud, maka boleh disoal oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Zen, nampak tu. Sebab tu textbook adalah segala-galanya. Zen, you have to master your textbook. Zen, tapi bila cikgu bagi ceramah semua student tanya cikgu, kalau saya tak baca buku teks, okey tak? Tak tahu apa nak cikgu nak ceritalah. Zen, okey. So jawapan dia ada dekat sinilah. So, norma masyarakat global means perlakuan yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat dunia berasaskan peraturan sosial yang diterima dan dikongsi bersama. So, definisi possible, try to memorize the whole thing lah. Try memorize. Atau pecahan dia, beberapa thing kamu boleh remember, still boleh dapat markah penuh. Dapat, try your level best. Jangan give up. Sebab dia ada 7 definisi saja yang di-highlight. So, yang ini kamu kena tahulah apa dia perlakuan. Wait, cikgu besarkan sikit tulisan dia. So, apa itu norma masyarakat global? Perlakuan yang ditunjukkan. Ditunjukkan oleh siapa? Oleh anggota masyarakat dunia. Masyarakat dunia. Dan berasaskan peraturan.
berasaskan peraturan sosial. Berasaskan peraturan sosial. Sosial yang diterima. Yang diterima dan dikongsi bersama. Dapat? Okey? Okey, dah. Okey, now. Yang ini senanglah. Berikut adalah pakaian tradisional yang sering dijadikan. So, yang ini lebih kepada norma masyarakat setempat lah. Maksudnya dalam negara. Maksudnya like Form 4. Azan. Memang kadang-kala kalau topik itu berkaitan, mereka boleh gabungkan dan tanya satu soalan. Structure. Azan, take note. So, berikut adalah pakaian tradisional lah. So, ini kamu tahulah baju Melayu lah. Lelaki pakai baju Melayu. Wanita pakai baju kurung. Kan? Ini samfu. Chinese boy okay, samfu. Ejaan bergantunglah, ada different asalkan ada bunyi cukup. Azan. Yang ini adalah ini Punjabi punya style tau. Azan. So kita panggil dia kurta pijama. Sen, tulis kurta pun sudah dapat markah lah, tak payah takut. Sen, okay, nampak. Okay, so actually kamu perlu bagi 2 sajalah. Sebab dia kata, baca soalan betul-betul lah. Namakan 2 pakaian tradisional di atas. Kau jangan bagi sari semualah. Nanti sorry lah, tak dapat markah lah. Boleh Okay, next. Apakah perasaan anda apabila memakai pakaian tradisional? So just ini structure. Tak payah tulis saya berasa gembira. Terus tulis gembira saja sebab ini structure. Dan jelaskan. Jelaskan means kenapa you gembira atau bangga. Mana-mana satu make sense. So kamu tulis saja gembira. Lepas itu atau banggalah mana-mana satu. Satu cukuplah. Azan, okay. Dan you beritahulah kerana saya dapat mengamalkan. Saya dapat mengamalkan adat dan budaya. Budaya. Budaya saya. You kata budaya saja pun cukuplah, budaya dalam kehidupan. Dalam kehidupan harian saya. Nampak? Dalam kehidupan harian saya. Azan, what else you can write? Azan, okay, nampak. Ini boleh kata ini akan meningkatkan image. Image diri saya dan keluarga saya. Why? Sebab 3 markah. Gembira. 3 markah kan. Dan explanation dia lah. Jelaskan. Kerana apa? Then explain. 3 markah. Tengok markah dan explain. Dapat? Okay? Okay, done. It's a very simple question. Soalan 1 tu. Okay? Nampak? Dan dia ada lagi satu soalan. Pecahan soalan dia. Berikan 3 contoh norma masyarakat global dalam bidang sosio-budaya. Nampak? Student, this is textbook lah. 1, 2, 3. Textbook. Tak boleh buat apa-apa. Tengok sini. Okay, baik. I tunjuk. Contoh norma masyarakat global. Nampak? Sosio-budaya. Ini soalan dia kan tadi.
Dan 3, menyantuni masyarakat global, bangga dan utamakan jati diri negara asal, menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian adat dan tradisi. Nampak yang ni? Kau tak percaya, kau tengoklah. Skema. Ada nampak? Buku teks ada nampak? Nampak? First choice of answer will be the textbook. Persen. Nampak? Lepas itu ada dia tuliskan. Dia tak tulis dekat sana mana-mana jawapan munasabah. Tahu? Kalau dia tak tulis mana-mana jawapan munasabah, maka kalau saya menanda kertas ini, so definitely saya tak boleh terima. So saya mesti terima yang ni saja. Jawapan dia. Kalau ada lain jawapan mana-mana munasabah, jawapan lain a bit like make sense, kita terima. Atau yang ini kamu ringkaskan. So kamu tulis satu saja. Let's say menerima kepelbagaian adat dan tradisi. Terpaksa kita terimalah sebab kita tahu kita tak boleh, you tak ingat semua. At least sikit ada ingat. Deserve kita bagi markah. Azan, nampak? So cikgu macam cikgu bagi markah lah. Azan, sebab kita mark berpandukan skema yang diberi. So you boleh nampak skema memang berpandukan buku teks. Nampak tu. So sekarang no point. Sudah dekat dengan exam. Understand? Sekarang baru nak baca buku teks, sorry lah, understand. You got no time. So apa you kena buat? Buat soalan. Bila buat soalan, pastikan itu bab mana. Then buku teks ada bersama kamu. Lupa, catitkan. Zen, nampak? Catitkan maksudnya kamu ingatkan diri kamu. Boleh? As simple as that. Okay. Tak ada masalah. Belum terlambat lagi. Understand? Okay, nampak? Bukan after 1 hour exam oral ke. Tak ada kan? Masih ada masa. So do something. Understand? So ada dalam buku teks yang ini. Okay, menyantuni. First, menyantuni. Menyantuni ni ada 2 maksud tau. Dalam saya tengok dalam kamus ada 2 maksud. Menyantuni ni satu, santun-santun, like sopan santun, right? So one of the menyantuni, one of the maksud adalah kita berbudi bahasa. Berbudi bahasa ke atau beradab sopan ke, semua okey lah. So maksudnya kita menyantuni, kita beradab sopan dengan masyarakat global. Maksudnya masyarakat pelbagai negara. Kita menyantuni semua orang. Something like that lah. Another one, got another maksud also. Maksud yang kedua itu cikgu nampak, dia adalah macam kamu suka menolong. Suka menolong. Atau kita panggil dia suka menolong. Kamu ni sangat murah hatilah. Suka menolong lah, murah hatilah. Something like that. Whatever lah, saya pun tak tahu lah, understand. Dia ada 2 maksud, saya tak tahu yang mana satu, understand. Nampak. Tapi saya beritahu kamu lah, menyantuni masyarakat global ada dalam buku teks, right? This one. Menyantuni masyarakat global, nampak? Boleh? Okay, next. Apa dia adalah, you tak payahlah tulis. You boleh hafal semua tu, whole thing lah. Bangga dan utamakan jati diri negara asal. Tak payahlah. Understand? You tulis sikit pun sudah cukup. Understand? So you kata apa? Bangga semua tak payah. You terus tulis saja utamakan jati diri. Negara asal mean kamu tulis jati diri tempatan. Boleh. Utamakan jati diri tempatan. Atau kekalkan jati diri tempatan. Yang penting itu adalah jati diri. Understand? Nampak. Dan after that, the last one, dia ada menerima. Yang ni daripada awal cikgu beritahu. Kita nak adakan hubungan baik dengan semua orang. Nak hidup berbaik-baik dengan semua orang means, the first thing adalah we have to accept, terima perbezaan. Kepelbagaian. Lepas tu kita kena bukan saja terima, accept, kita kena respect, hormati. And then, kalau kita adalah dalam management, dalam bahagian kita adalah pemimpin means kita kena menguruskan kepelbagaian. Azan, so dulu cikgu ada beritahu. Kalau pengetua, saya pengetua means
Semua guru-guru saya pelbagai kaum. Semua berbeza. Saya punya student pun berbeza. Pelbagai kaum. Azan. So I must know how to manage them. Mengurus, manage. Azan. So kamu ingat perkara ini. So maksudnya kita terima, hormat, hormat kamu, takut. Wait, Ini poin yang ada dalam buku teks lah. Okay, menerima, menghormati, dan mengurus kepelbagaian adat dan tradisi. Okay, penuh sangat kan? So you kata menerimalah kepelbagaian adat dan tradisi. Cukup. Ini pun sudah cukup lah consider. Tak payah ingat the whole thing. Azan, okay, nampak ada sikit-sikit boleh. Nampak 3 contoh. Buku teks. Very clear. Form 5, masyarakat global. Okay, next question. Okay. Gambar yang berikut menunjuk berkaitan dengan portal sebenarnya .my. Nampak tu? Azan. So saya tengok benda ini saja, saya nampak apa dekat sana? Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. So saya kena baca lah, portal sebenarnya MY ialah pusat sehenti bagi masyarakat Malaysia untuk menyemak dan melaporkan berita yang susahlah BM dia. Dia kata tidak ditentusahkan. Yang diterima secara dalam talian melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang dan lain-lain. So you nak semak satu benda tu betul ke, berita tu betul ke, Azan, tak betul. Azan, something like that lah. So dengan adanya portal ini, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK akan menjadi lebih beretika. Azan. Okay. So bila saya nampak ini saja, topik ini, so definitely kamu tahu kan ada 2 topik. Form 5 pun ada satu, Form 4 pun ada satu. Okay, so I boleh ingat Form 4 itu kita belajar apa? Penggunaan TMK secara beretika. Ini Form 4. Okay, Form 5 apa kau belajar? Form 5. Okay, Form 5 itu, okay, kita gunakan teknologi maklumat komunikasi ini adalah untuk maklumat, untuk dapatkan maklumat, so sumber maklumat. Lepas kita dapat maklumat, kita tengok, kita mau share kepada orang. So kita sebarkan maklumat. Nampak tu? So maksudnya Form 5 ini adalah lebih kepada penggunaan sumber dan penyebaran maklumat. Dapat? Boleh? Okey, nampak. So kamu tahulah. So bila kita tengok penggunaan teknologi maklumat ni macam-macam Form 4 je. Zen, nampak? PMK. Nampak? Okey, the first one. Berikan 3 etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kehidupan harian. Zen, okey. You see Form 4 and Form 5 dia adalah sama saya rasa. Dia dua-dua unit 4. Ini pun unit 4. Dapat? Zen, okay. So this one textbook lah. Form 4 lah. Okay, Form 4 Form 4. Dia adalah muka surat 46. Okay, BC Form 4 book 46. Okay, 46.
Nampak? 46, etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. So dia tanya 3 etika penggunaan teknologi. Tak percaya kau tengoklah skema jawapan dia. Tapi skema jawapan dia ringkas. Buku teks cerita nenek moyang. Tidak memuat takkan kau nak tulis begitu detail. So ringkaskan sikit jawapan kamu. Azan, okey, nampak. The first one you boleh katalah kita penggunaan dia adalah kita komunikasi secara berhemah. Atas talian atau kata dalam talian. Okay, the first one. Dan kita tak boleh sebarkan berita palsu. So, tidak sebarkan maklumat palsu. Nampak? Okay, then after that, another one adalah jangan eksploitasi maklumat atau data peribadi orang lain. So, tulis ringkas pun boleh. Tidak eksploitasi. Eksploitasi maklumat peribadi. Pihak lain pun boleh atau kamu tulis orang lain. Yang ni kamu ringkaskan. Tengok sini. Tidak mengeksploitasi maklumat dan data peribadi. So, you tak payah tulis penuh. You tulis saja tidak eksploitasi maklumat peribadi orang lain. That's it. Pihak lain, orang lain, suka hati you. Azan, janji dia tak kacau you punya isi. Azan, nampak tu? Boleh, Okey, nampak tu. Dapat, Okey. Dan tidak menyebarkan sebarang maklumat palsu atau diragui kesahihannya yang boleh menggugat ketenteraman awam. Jangan kau tulis itu semua. Tidak menyebarkan maklumat palsu. That's it. Bikin ringkas. Azan, ini bukan essay, structure. Straight to the point. Nampak? So, apa kesimpulan? Buku teks. Boleh? Dah beberapa kali so kita buka saja buka saja. You habis saja trial. We started our perbincangan soalan trial. So, kita sudah habis setakat ini 3 negeri. Negeri Selangor ada 2 set kan. Kita habis 2 set tersebut. Penang kita dah habis. So, hari ini adalah Kedah. So, we are going for the 4th set paper. Azan, Okey, nampak tu. So, bila kita buat soalan itu, banyak perkara technical part of the question, answering semua, cikgu akan beritahu kamu. So, untuk refresh balik. And then refer balik buku teks dan sebagainya. Without buku teks, it's going to be difficult. Okay, next. Yang ini, Okay, tengok sini. This is what I'm telling you. Jelaskan punca berlakunya penyalahgunaan teknologi maklumat komunikasi. 3 means, bukan maksudnya 3 punca. Kecuali kalau dia tulis dekat sini 3. Jelaskan 3 punca. Atau dia tak tulis, tapi dia bagi Roman macam dekat atas. Then confirm 3. Dia tak tulis pun. Bila dia tak tulis, normally lah. Understand? Ini semua adalah hasil discussion dengan cikgu-cikgu yang memeriksa kertas. Understand? Nampak tu. So, cikgu discuss dengan kawan yang memeriksa kertas tu. So, mereka kata selalunya yang ini adalah kita kena bagi 1 punca and then kita kena jelaskan punca tersebut. So, maka kita kena bagi huraian atau contoh, Selalunya kita assume macam itu. Huraian atau contoh, Something like that lah. So, 3 markah, 3 ayat. Azan. Dan saya nampak ketara dalam skema. Fakta, huraian. Nampak? Fakta, huraian. Nampak? So, this is what kelas cikgu sangat detail.
Okay, ya. Okay. Nampak ah? Okay, so you see lah. You hanya tulis 3 punca kalau dia ada terang-terang dekat sini ada tulis 3. Macam tadi berikan 3. Dan dia ada bagi you Roman like this. Then dia tak tulis 3 pun, berikan etika atau nyatakan etika, dia tak beri 3 pun kamu tahu sebab ada Roman. There's 2 tanda lah. Kena baca, tengok soalan, semua angle kena tengok. Ada Roman ke, tak ada Roman ke, tengok markah, semua kena perhatikan. Barulah kamu akan dapat jawab mengikut kehendak soalan. Understand? Okay, the first reason adalah kenapa penyalahgunaan berlaku adalah TMK, penyalahgunaan TMK adalah kurang pemantauan ibu bapa. And you explain lah macam essay tu. Ini lebih ringkas kamu explain lah, bukan macam essay. So, ibu bapa sibuk cari nafkah dan tidak dapat awasi anak-anak. Tidak dapat awasi anak-anak. Nak tulis anak-anak mereka pun boleh lah. Okay, then explain. Lantas, what happened? Lantas, anak nikmati, tak ada orang monitor dia, awasi dia. So anak-anak nikmati kebebasan. Layari, internet, dan mula salah gunakannya. Ini cara dia. Facts, huraian. Nampak? Huraian atau kita panggil sometimes contoh lah. Mana-mana satu. Okay, nampak. So, I'll give you another one for this lah. Extra lah. Boleh Okay, nampak. Cikgu tulis dekat sini bukan jawapan inilah. Understand nampak tu. Cikgu tak tahu dekat mana lah. Cikgu nak present. Azan. Okay. So, cikgu bagi you satu lagi lah. Azan. Okay, let's say kamu kata kecanggihan. Okay lah, wait lah. Cukup padam. Ini. Okay. Another thing yang kamu boleh kata adalah kenapa berlaku penyalahgunaan itu, kecanggihan. Okay, kecanggihan teknologi. So, you beritahu lah. Huraian atau contoh, right? Let's say kamu kata macam ni lah. Okay, kecanggihan. Okay, misalnya kamera dengan resolusi tinggi. Apakah resolusi tinggi means apa? High definition HD Okey, pada telefon pintar. Okey, pada telefon pintar disalahguna. Remaja. Untuk rakam. Jadi kamu kata video lucah. Senang sebab mudah. Right?
Okey, ini ditambah dengan teknologi. Yang the latest teknologi adalah 5G. 5G yang punyai fungsi untuk hantar dan terima klip video lucah dengan mudah. Sekelip mata pun boleh. Speed of second. Azan, nampak? Ni kecanggihan teknologi. Azan, okey, nampak. Yang age lah. Azan, okey, nampak. Okay, so yang ni adalah yang the first one A itu adalah memang textbook lah. Ini textbook. Ini adalah isu penyalahgunaan teknologi maklumat. Sebab dalam buku teks kamu tak ada penyalahgunaan semua secara detail dia tak bagi. Azan, okay, next adalah terangkan implikasi sekiranya anda abaikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Yang ni kena bagi dua implikasi ke apa ke, tengoklah. Terangkan implikasi means bagi implikasi, sepatutnya lah bagi implikasi dan kamu terangkan. Dan kamu kena bagi 3 penerangan. Nampak tu? Boleh, so you kena bagi 3 penerangan. Boleh? Okey, nampak? Terangkan 2. Kalau dia kata terangkan 2, then kamu tahulah, kamu kena bagi fakta, uraian atau contoh. Fakta kedua, uraian atau contoh. Nampak? Kalau 2. Nampak tu? Atau bila kamu kena bagi uraian ini adalah kalau dia tak sebut pun terangkan 2, dia kata terangkan implikasi dan dia bagi you Roman 1 dan Roman 2 means automatic kamu kena bagi 2 fakta. So, you kena tengok Roman semua. Tengok markah, baca soalan. Kalau apakah implikasi, engkau bagi 4 lah. Sebab, what is the implication? Just give berapa banyak implikasi. Azan. So, dia bergantung kepada kata kunci soalan semua, tengok markah dan sebagainya. Azan, ini semua adalah apa yang kawan-kawan yang menanda kertas share lah. Zen, okay, based on that. Lepas tu saya tengok skema pun ada macam tu. Tengok ini. Fakta, huraian, huraian, huraian. Fakta, huraian, huraian. 2 huraian. Ini fakta, huraian, huraian. Fakta, huraian, huraian. Tak cukup huraian. Satu saja yang ada ekstra ni. Lain semua tak ada. Zen, nampak tu. So, that means inilah cara dia. Okay, so take note lah benda ni. Okay, nampak tu. So, yang ini saya akan kata, yang ni pun buku teks. Pesan sekiranya, tapi dia kata sekiranya anda, you, abaikan. Wait, yang ni adalah form 4 lah. Ada? Ketidaktepatan maklumat, isu keselamatan, serangan pelbagai virus terdedah kepada bahan negatif, ketagihan ini, dan dia ada explanation dia. Kita tengok macam mana cikgu buat ayat, cikgu gunakan daripada buku teks. Saya tengok skema markah pun ada. Ketidaktepatan maklumat, isu keselamatan, serangan virus, ketagihan penggunaan. Buku teks lah deh. Buku teks. Nampak? Boleh, nampak? You pun samalah. Saya cakap sekarang form 4 saya ajar pun saya cakap baca buku teks, takkan baca punya. Azan, sampai form 5 pun dia takkan baca punya. Selepas trial baru tengok, takut. Azan, saya tahu bila ni vicious cycle will end. Understand? Rakyat Malaysia ni cakap takkan berubah. Bila dapat result trial baru. Suka tu peribahasa apa tu? Terhantuk baru nak tenggadah. Zen, nampak?
barbarians lah. What to do, understand? Malaysians. Understand? Okay, so ketagihan kan? So maka saya tulis, saya akan terdedah pada ketagihan. Penggunaan, okey, yang ini kamu boleh ringkaskan, tak salah. PMK kamu tulis, pemeriksa faham, confirm faham sebab they know. Understand? Atau kalau kamu nak tulis ringkas pun boleh. Sebab ini bukan esei. So kamu terus kata ketagihan. So maksudnya boleh kata saya ketagihan penggunaan PMK. Itu macam pun boleh. So, bila kamu ketagihan, what happens to you? Buku teks ada cerita. Kau bazir masa, ganggu tugas harian. Ini jejaskan masa berkualiti bersama keluarga, kamu boleh tukarlah. Dia jejaskan ini punya results. Kamu boleh tukar pandai-pandai. Okay, so cikgu explain. So, apa berlaku adalah, lepas itu bila saya bagi fakta secara ringkas, saya nak explain, of course watak lah. So, saya akan habiskan masa. Saya habiskan banyak masa layari laman web berbentuk hiburan. Dan you habis banyak masa means nanti tak ada masa lah. So maka saya tidak miliki masa untuk buat tugasan sekolah. Okay, dan kamu beritahu lagi lah. Apa lagi 4 markah. So 3. Okay. Saya terlalu dengan internet saja. Okay, saya tidak dapat tumpukan perhatian pada, saya kata, dalam aktiviti pembelajaran saya. Dan ayat tersebut dan prestasi akademik saya akan terjejas. Saya explain detail. Zen, nampak tu? Sebab skema pun you boleh nampak. So bila saya tengok skema, oh ini skema ini macam kawan-kawan saya cerita those days lah. Yang mark kertas itu, maka obviously orang yang set soalan ini mesti dalam kalangan pemeriksa lah. Kita nampak pun, tengok pun kita sudah nampak. Dan kadang-kadang apa yang berlaku adalah ada kertas yang saya nampak, skema dia main tulis saja semua fakta yang ada dalam buku, semua bagi fakta saja. So then it shows that mungkin cikgu yang set soalan itu tiada pengalaman memeriksa lah kertas. Something like that lah. Zen, okay, nampak. Atau mungkin cikgu yang baru masuk mengajar moral. Zen, okay, nampak. Okay. Dapat dan. Okay, next soalan. But yang ni tadi cikgu boleh bagi you contoh lain also lah. So dia ada terdedah kepada bahan negatif kan. Okey, kalau terdedah kepada bahan negatif saya boleh guna ini. So saya boleh guna apa? Saya terdedah pada bahan negatif. Misalnya saya layari
laman web dan lihat video yang tidak sesuai. Okay, dan you can give a contoh, antaranya kunjungi laman ucap. And what happens? Okay. Perkara ini boleh racuni pemikiran saya. Dan dorong saya lakukan. Dorong saya pun tak payah. Terus dorong perlakuan. Tidak diingini. Tidak diingini. Seperti, saya boleh kata, gangguan seksual. That's it. Nampak? Yang ni semua cikgu tengoklah. Buku teks ada mempengaruhi pemikiran murid. Mendorong perlakuan tidak diingini. Apa dia? So explain. So the textbook is sufficient enough untuk kamu. It's there. Azan, the main reference supposed to be the textbook. Boleh dapat Okay, done. Wait That's it. Okay. Go back. Soalan. Okay, now soalan 3 Ini integrity. Nampak saja sudah tahulah integrity. Integrity ni ada 4 topik. Understand? Nampak tu. So kita ada integrity individu, integrity keluarga, form 4 lah. Dan form 5 kita ada integrity organisasi dan integrity berkaitan dengan negara. So ada 4 topik. So yang ini adalah individu lah saya rasa. Kalangan murid individu. Okay. Plagiat merupakan salah satu contoh pelanggaran integriti. Plagiat bermaksud perbuatan meniru atau mengutip sebahagian atau keseluruhan karya orang lain. So you tiru hasil kerja orang lain lah. Dan mengakui itu adalah you punya usaha sendiri. Tetapi mengakui karya tersebut adalah usahanya sendiri. So dia kata selain daripada plagiat, berikan 2 contoh perbuatan yang melanggar integriti, tapi ini dalam kalangan murid. Kalangan murid, maksudnya it's supposed to be integriti pelajar. So integrity means kamu tahu kan, kamu tak buat atau laksanakan tugas kamu dengan betul lah. Okey, nampak tu. So salah satu adalah ini tadi tiru assignment, plagiat, tiru assignment. So you boleh bagi contoh adalah meniru dalam peperiksaan. Ini benda lain. Meniru dalam peperiksaan ada integriti lah. Okay, another one adalah datang lewat ke sekolah pun you are not integrity, bukan pelajar integriti. Datang lewat ke sekolah, menepati waktulah. Okay, selain daripada itu ada lagi isi-isi lain lah. Tapi tak perlu bagi banyak isi lah. Okay, you know the two betul, tak payah bagi. Ini untuk perbincangan. Penting kelas atau penting sekolah. Datang sekolah tapi penting kelas. Atau penting sekolah means langsung tak datang sekolah. Zen, two different thing. Okay, nampak. Tapi comes under same kategori lah penting. Okay, apa lagi adalah kalau kamu tidak menyiapkan tugasan atau you kata kerja sekolah, itu pun sama. No integrity. So ini semua adalah contoh perbuatan pelajar atau murid melanggar integriti. Nampak? Dapat? Okay, now next. Ini adalah isu. Buku teks ada. Jelaskan 2 punca plagiat dalam kalangan murid. Kenapa?
Okay, the first one adalah ini very clear. 2, dia sudah bagi Roman 1, Roman 2, 4 markah. So that means you know already yang ini saya kena bagi fakta, uraian contoh, fakta, uraian contoh. 4 markah. Dapat? Okay. Dear students, okay. The first one adalah sikap murid yang negatif. Sikap murid yang negatif. Ini daripada kecil-kecil, daripada sekolah lah. Sejak kecil, murid malas dan suka salin. Bulat-bulat kerja kawan. Dia malas, dia tak mau buat. Dia suka salin bulat-bulat kerja kawan dan hantar kerana terdesak dan takut. Berapa banyak dan lah. Boleh sajalah. Okey, dan takut didenda guru. Orang baca you punya jawapan, orang boleh faham, itu yang penting. Okay, we are not so technical into tata bahasa semua. Berapa banyak dan lah cikgu tulis. Azan, couldn't be bothered. Azan. Okay, this is one. Azan. Okay, another one adalah kita juga ada murid yang kurang mahir. Kurang mahir mencari maklumat. Aku tak setuju dengan yang ni tahu. Tapi dia bagi fakta lah macam ni. Kurang mahir. Tapi hiburan semua nombor 1 tahu boleh cari. Zen, okey, nampak. Sakai punya budak understand, nampak. Boleh, hiburan semua boleh. Belajar satu saja yang susah untuk kamu. Yang lain semua senang. Zen, okey, nampak. Okey, kurang mahir cari maklumat. Okey, nampak tu. Macam murid-murid lah yang saya tengok buat PSV, pendidikan seni visual. Orang sudah dia bagi assignment, buat assignment, hantar saja, you almost going to get credit tadi. Then of course kamu ada objective paper. Then of course lagi satu adalah kamu ada yang practical, yang lukisan punya paper. Itu 1 minggu sebelum exam dia sudah bagi soalan. Masih budak sudah dapat soalan, dia duduk dalam kelas, dia cakap-cakap dengan kawan dia. Understand? Langsung tidak mencuba. Lepas tu pula, tak tahu dekat mana cari. Cikgu ni macam mana, dari mana nak cari? Understand? Senang saja, you tekan Google tu. Okay, let's say dia kata melukis pahlawan dahulu kala. Pahlawan purba. So, bahasa Inggeris apa pahlawan purba tu? Ancient warriors. You tengok, then ada gambar. Then kamu boleh tulis how draw ancient warriors. Easy drawing, ancient warriors. Mesti dia ada dalam internet, mesti ada. You kena pandai carilah. Understand? Tetapi ada mangkuk, dia tak boleh cari punya pun kot. Maka you tulislah, jangan tulis pelajar mangkuk tidak tahu cari. Understand? Nampak? Okay, so you write there, murid kurang mahir cari maklumat. Okay, lepas tu you beritahulah. Azan, okay. So, maka murid alami kesulitan. Maka ambil pakatlah jalan mudah atau kita panggil jalan pintas. Iaitu buat plagiarisme lah, paling senang. Janji hantar. Plagiarism. Plagiarisme.
plagiarism lah. Azan, okey, nampak. Dapat, okay. Sebab dia tidak didedahkan cara untuk cari maklumat. Azan, sepatutnya kalau dah bagi assignment means cikgu-cikgu boleh tunjuk lah. Internet. Masalah dia kadang-kadang mereka, you tunjuk nanti dia salin bulat-bulat. So you kena ajar dia, tak boleh salin bulat-bulat, kena tukar ayat kamu sendiri dan sebagainya, buat tafsiran, tukar ayat sendiri kamu. Azan, barulah itu you punya hasil usaha. You tak boleh tiru bulat-bulat, cut and paste, budaya cut and paste shouldn't, understand? So kamu kena diberi pendedahan, tetapi sebab tak ada bagi pendedahan, dia sudah jadi kurang mahir. Nampak? Dapat? Okay, nampak. Ini isu. You kena cari maklumat dalam internet. Kamu boleh nampak. Azan. Okay, next. Okay. Yang ini sebagai majikan. So, ini sudah masuk integriti organisasi tau, sebab bos. Kamu adalah majikan. Majikan means kamu adalah bos. Bagaimanakah means, automatic kamu sudah tahu cara anda. So, sekarang you bos, macam mana you dapat bentuk pekerja berintegriti? Azan. Cara. 2 markah, dia sudah bagi Roman 1, Roman 2, 2 cara. Bukan bagi cara dan huraikan. Betul lah? Okey, so salah satu cara adalah saya sendirilah, saya majikan kan. So saya perlu menunjukkan teladan yang baik. Pada pekerja saya. So ini kita panggil kepimpinan melalui teladan. Azan, nampak? Okay, then the second cara adalah saya give recognition lah kalau siapa tu berintegriti tinggi. Bagi recognition. So saya akan iktiraf dan beri anugerah. Okay, anugerah kepada pekerja saya yang berintegriti. Nampak? Yang ni even cikgu-cikgu semua adalah Azan, boleh. So apa dia adalah cikgu tu setiap hari datang sekolah. Tak pernah ambil MC dan sebagainya. So kita ada majlis untuk cikgu-cikgu lah. Memang ada jamuan untuk cikgu-cikgu. Pada masa itu pihak pentadbiran sekolah, pengetua dan juga pentadbir dia, mungkin mereka akan bagi like sijil, penghargaan, hadiah sebab guru tu selalu datang sekolah. Tak pernah ambil cuti. Lepas tu kita hantar record book. Wah, ini memang up to date. Tak pernah lewat hantar record book. Dan tak pernah datang lewat ke sekolah, let's say. So you bagi recognition. Azan. So bila tengok benda ini semua dia naik pentas, mungkin cikgu-cikgu lain pun satu hari saya pun mau. Itu macam lah. Something like that. Boleh dapat Okay, nampak. Yang ini semua jauh daripada saya. Cikgu mesti ada, tak pernah cikgu dapat full attendance lah dalam kerjaya saya. Azan, nampak tak pernah dapat full attendance, memang ada cuti dan sebagainya, sakit dan sebagainya pernah ada lah. Azan, lepas tu hantar buku rekod tepat pada masa, so kadang-kadang memang tak sempat pun ada lah. Azan, nampak tu. Boleh okay. So you bagi recognition, bagi anugerah. Boleh okay, next. Okay, yang ini very clear. Apakah implikasi kepada organisasi sekiranya amalan integriti diabaikan? Apakah means? Dia tanya, apakah implikasi means? Give implication. What are the implications? Nampak? Apa? So, what you supposed to give adalah yang ini kena bagi point lebih. Bukan bagi, kalau diterangkan implikasi, baru bagi implikasi dan terangkan. Understand? So, you tengok skema jawapan memang macam tu. Ni kan implikasi dia. Tengok. Ini tadi teladan baik, anugerah,
Boleh bagi kenaikan pangkat, all that. Understand? Okay, nampak? Boleh Okay. Sebab tadi ini 2. So dia bagi you banyak points. Huraian nampak? Okay, yang soalan D itu pun sama. Apakah implikasi 2 markah tapi dia bagi semua apa yang ada dalam buku teks, semuanya dia bagi. All these ada dalam buku teks tau. Cikgu tunjukkan pada you ini form 5 punya topik tau. Topik integrity 5 or 6. Oh, ini negara punya integrity Ini 5. Implikasi jika amalan integriti dalam organisasi tidak dapat dipraktikkan. Tengok, pelanggan hilang keyakinan, individualistik, semua mutu kerja ni, semua ada dalam skema. Mutu kerja ni, nampak tu? Pelabur hilang ni, semua ada. Nampak? You perlukan 2 saja. Boleh So, tak payah tulis terlalu detail, tulis sikit-sikit pun sudah cukup. Okay, yang paling simple so kamu kena bagi sekurang-kurangnya 2 Okay, one of it is, if not integrity lah. Dalam organisasi kamu, pekerja semua tak ada integrity, means apa berlaku adalah, the first one is very easy lah, saya bagi you lah. Mutu kerja. Pekerja punya mutu kerja, atau dia kena bagi servis kepada pelanggan kan. So, mutu dan perkhidmatan pelanggan. Mutu kerja atau perkhidmatan organisasi akan merosot. Confirm. Performance very bad. Very slow. Then apa akan berlaku adalah, then after that what happen is pelanggan hilang kepercayaan. Not only pelanggan, even pelabur. Dan ini semua ada dalam buku teks kamu. Pelanggan hilang keyakinan pun ada, pelabur hilang kepercayaan pun ada. Mana-mana satu kau tulis, nampak? Boleh Okay, mutu kerja atau perkhidmatan merosot. Nampak? So, buku teks. Apakah means 2 markah, 2 poin berbeza. Terangkan means 1 kamu tulis, then kamu explain. Nampak? Boleh Okay, done. Okay, next question, soalan 4. Saya tengok ini soalan, saya sudah tahu. Saya tengok sajalah. Peri kemanusiaan, okey, nampak saja. Sudah tahu, peri kemanusiaan ada 2 topik kan. Form 4 pun ada peri kemanusiaan, Form 5 pun ada peri kemanusiaan. Understand? Tapi Form 5 punya adalah lebih kepada peri kemanusiaan global punya. Okey? Okey, nampak. Dapat Okay. So, apa yang berlaku kita belajarlah. Maklumat berikut berkaitan dengan warga asing yang melarikan diri daripada depo tahanan immigration. Maksudnya mungkin dia masuk dalam negara ini secara tidak sah, pendatang tanpa izin dan sebagainya, atau pelarian dan sebagainya. Negara mereka berperang, dia lari cari tempat untuk dia teruskan kehidupan dia lah, something like that. Okay, pelarian dan sebagainya, maka mereka ditempatkan di depo. Tapi mereka melarikan diri. So, orang ramai yang menjumpai tahanan etnik Rohingya yang lari daripada depo immigration sementara Relau, Sungai Bakap, Pulau Pinang diminta tidak memukul atau mencederakan mereka, sebaliknya menyerahkan mereka kepada pihak berkuasa. So, pengurusi Persatuan Rohingya Malaysia Kedah, Yusof Ali berkata, pihaknya yakin tahanan yang melarikan diri daripada depo itu hanya ikut kawan-kawan tanpa mempunyai hala tuju. Zen, ini pengaruh kawan lah. Okay. Berdasarkan maklumat di atas, jelaskan rational. Rational means why orang ramai, baca pun kamu sudah tahu lah. Jelaskan rational. Okay, orang ramai dilarang mencederakan. Maksudnya why they shouldn't, right? Why? Jelaskan why they shouldn't. Understand? Mencederakan tahanan yang melarikan diri. Okey, dear student, yang ini pun kamu tengok, jelaskan. Okey, dear student. Okey. Dia ada 4 markah. Jelaskan.
4 markah tu. Boleh jelaskan rasional jelaskan rasional tu. Okey, dear student, wait Okey, yang ini cikgu tengok skema dulu. Boleh nampak skema tu. Menjamin keselamatan tahanan, dia bagi fakta huraian, fakta huraian, fakta huraian, fakta huraian. Nampak 4 markah. So maksudnya yang ni kena ubah suai sedikit lah. Berdasarkan maklumat di atas, jelaskan 2 rasional lah. Atau dia tak tulis, sedangkan rasional, I think soalan ini kita kena tambah Roman 1 dan Roman 2. Then barulah 4 markah, you boleh ikut skema. Boleh? Azan, itulah kadang-kadang kita tengok soalan pun, macam cikgu tengok soalan pun, cikgu tengok skema pun, cikgu sudah tahu. Soalan paper ni kena tambah sikit. Azan, ini semua hasil daripada kita pergi mesyuarat, taklimat, all that lah. Azan, nampak tu. Okay. So kita pun ada knowledge lah, Azan, nampak. So yang ni based on skema kita tambah, maka the first one adalah menghargai nyawa. Why kita tak patut cederakan mereka. Okey. Then ini fakta dia, bila bagi huraian, bagi watak lah. Orang ramai harus pastikan keselamatan. Harus pastikan keselamatan tahanan tersebut terjamin. Dan tiada yang cedera atau maut. Maut means matilah. Kan? Okay, nampak. Ini satu. Okay, then Roman 2. Apa lagi? Okey, melindungi. Semua buku teks lah. Melindungi hak asasi manusia. Okey, melindungi hak asasi manusia. Okey, nampak tu. So, orang ramai harus menyantuni tahanan. Tahanan pun manusia jugalah. Jangan treat mereka macam animal lah. Understand? Menyantuni tahanan sebagai manusia. Boleh? Azan, Okey, dapat. Okey, next. Yang ini. Okey, yang ini of course lah saya tengok sebagai individu yang mengamalkan sifat peri kemanusiaan, terangkan tindakan yang boleh anda lakukan. Terangkan tindakan means bagi tindakan dan huraikan. Understand? Kecuali kalau terangkan 3, kamu kena bagi 3 lah. Understand? Sebab cikgu tengok skema. Understand? Yang ni pun kamu boleh nampak. Fakta huraian, tetapi 3, 3 markah kan tadi. 3 markah means mana ada fakta huraian, right? Fakta, ni. Tengok ada kesilapan dekat sini. Boleh nampak lagi. Sebab yang ni kamu kena bagi fakta, huraian. Fakta huraian, markah mesti 4. Azan, so you can see there is a mistake a bit lah. Azan, sebab setahu cikgu kalau dalam sekolah, bila set kertas mungkin ada 2 cikgu set kertas. So satu yang pakar, another one is cikgu biasalah, mungkinlah. Azan, so kadang-kadang ada kesilapan lah. Azan, okay, nampak. So cikgu betulkan sikit. So yang ni memang you kena bagi satu saja dan explain. Okay, nampak. So soalan baca betul-betul .
sebagai individu yang mengamalkan sifat peri kemanusiaan. Kamu adalah orang peri kemanusiaan. Terangkan tindakan yang boleh anda, you, lakukan sekiranya ternampak tahanan tersebut. You adalah SPM student. Apa tindakan yang patut kamu buat adalah beritahu ibu bapa lah. So saya akan beritahu ibu bapa saya. And what happens? Explain. Nampak tu? Maka mereka akan melaporkan kepada pihak berkuasa. Pihak berkuasa itu adalah immigration lah. Understand? So, bila mereka laporkan, then you tahulah apa akan dibuat. Okay. Dengan ini, kami dapat bantu pihak berkuasa untuk menangkap semula. Untuk menangkap semula tahanan yang lari itu. Boleh dapat? Okey? Okey dah. Okey, next. Jelaskan perasaan anda sekiranya berjaya mengamalkan sikap berperi kemanusiaan dalam kehidupan harian. Ini tak ada kaitan dengan soalan ini. Ini terlalu umum soalan dia. Jelaskan perasaan anda sekiranya dapat mengamalkan sikap berperi kemanusiaan dalam kehidupan seharian. Dia tak kaitkan dengan soalan. Maka, okey, nampak tu. So, you kata apa? Gembira lah. Soalan structure. And explain. Kenapa gembira? Kerana saya dapat bantu golongan yang memerlukan. And after that, you help a lot of people, right? So itu consider you berbakti kepada negara, tahu? Okay, saya dapat berbakti. You gembira sebab kamu dapat berbakti kepada masyarakat. Okay, masyarakat dan negara. Masyarakat dan negara, tapi tulis masyarakat saja. Dan mendapat, so you dapat balasan. Dapat Tuhan lah. Mendapat balasan, itu dapat pahala daripada Tuhan. That's it. Pahala means adalah ganjaran daripada Tuhan. Ganjaran, reward from God. Pahala. Zen, nampak? Cantik kau explain lah. Zen, okay, nampak? Boleh, okay. Boleh. Sebelum kelas, cikgu pun kena prepare, duduk, tulis jawapan. Understand? Dan of course, berpandukan skema dan juga buku teks dan sebagainya, saya kena rujuk kalau ada technical things wrong. Understand? Then, cikgu present kepada kamu jawapan dia. Boleh, So, all this is effort. Okay, dah last soalan. Okay, nampak. Pernyataan berikut berkaitan dengan pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan kamu nampak saja. You should know already there are 2 topik regarding perbelanjaan dan juga kewangan. Okay. So you know, you have to know. Tengok saja topik, kamu sudah tahu soalan itu. First adalah form 4 topik. Ada form 4 topik. Form 4 topik adalah pengurusan perbelanjaan. Lepas itu secara beretika lah. Form 5 itu adalah lebih kepada pengurusan kewangan. Wider scope lah.
pengurusan kewangan secara beretika. Dua-dua secara beretika lah. So yang ni saya nampak pengurusan kewangan. Okey. So you tengok. Golongan belia perlu bijak menguruskan kewangan peribadi. Strategi bersesuaian dapat membantu mencapai matlamat masa depan. So you boleh nampak. Okay, the first question. Apakah yang anda faham tentang pengurusan kewangan? So maksudnya ini definisi pengurusan kewangan, tapi definisi pengurusan kewangan tidak di-highlight dalam sukatan. Tapi dia tanya, tapi definisi ini ada dalam buku teks. So cikgu bagi contoh, yang ni, topik 10, form 4. Pengurusan perbelanjaan rakyat form 4. Okay. Sini ada. Maksud perbelanjaan beretika. So dia tak tanya maksud perbelanjaan beretika. Dia tanya form 5 punya. Ni form 5. Pengurusan kewangan, right? Dia tak highlight apa-apa definisi dalam standard pembelajaran, tak ada pun. Zen, nampak tu. Tapi bila saya baca bahagian ini, ada definisi. Pengurusan kewangan merupakan tindakan merancang pendapatan dan perbelanjaan secara berhemat dalam kehidupan harian agar segala keperluan dan kehendak dapat dicapai secara efisien. So ini adalah definisi yang diberi dalam buku dan cikgu nampak dalam skema Ozo. Tindakan merancang, nampak? It's there. So maka walaupun tidak di-highlight dalam sukatan, mereka tanya based on buku teks, maka kita jawablah. Zen, Okey, nampak. So yang ni adalah tindakan merancang. Tindakan merancang pendapatan. Pendapatan dan perbelanjaan. Okay, perbelanjaan secara berhemat. Okay, secara berhemat dalam kehidupan. Okay, dalam kehidupan harian. Agar segala keperluan. Okay, agar segala keperluan dan kehendak dapat dicapai secara efisien. Okay, nampak tu. So, cikgu berpandukan apa nasihat yang diberi oleh bekas pengetua. Zen, nampak tu. Seorang penting dalam kurikulum and all that. Orang kurikulum dengan lembaga memang apa kurikulum tulis itu yang boleh disoal. Ada dalam standard kandungan, memang benda itu yang boleh disoal. Standard kandungan ada di bahagian depan buku teks. Nampak tu? Boleh, ini yang nasihat diberi. Tapi kadang-kadang kita nampak soalan yang memang 100% berpandukan buku teks. Zen, okay, nampak tu. So dia ada sukatan, dia ada buku teks. Zen, okay, nampak. Okay, sekarang soalan ini. Ini very clear. Mengapa golongan belia perlu bijak menguruskan kewangan dalam kehidupan? Jelaskan. Dan 4 markah diberi, ada Roman 1, Roman 2. So automatic kita sudah tahu ini fakta huraian contoh, fakta huraian contoh. So, kadang-kadang very clear. Kadang-kadang it's not so clear. Kita yang kena tafsir. Tapi dalam peperiksaan SPM, tendensi untuk kesilapan is not there. Zen, memang mereka standard lah. Zen, check banyak kali dan sebagainya. Memang almost perfect. Very rare kita ada ralat. Tapi kadang-kadang ada juga. Zen, but very rare. Zen, okay, nampak. So, mengapakah golongan belia perlu bijak? Okay, the first one, ini buku teks lah.
menguruskan kewangan kan. Ni ya. So mengapa perlu bijak means adalah kepentingan kita uruskanlah. The same, saya boleh guna jawapan sebelah sini. This one, this one, this one, this one. So saya gunakanlah jawapan dia. Okay, the first one. Apa dia adalah mengurangkan bebanan kewangan. Okay, so watar dalam soalan ini adalah golongan belia. So you katalah belia dapat milakan pinjaman yang tidak sepatutnya. Nampak? Sebab kalau kamu tidak bijak, maksudnya you do unnecessary expenses dan sebagainya, tak cukup duit, you suka gemar berpinjam. Pinjam yang tidak sepatutnya kita tak mahu. Azan. Lepas tu lagi satu adalah mengelakkan kes penipuan. Kes penipuan dan transaksi. Okay, dan transaksi haram. Nampak? Okey, dan huraikanlah belia dapat sertai skim pelaburan. Itu skim cepat kaya semua tak maulah, skim pelaburan sah yang diiktiraf. Ini ada dalam buku teks tau. Azan, okey, dan dalam second last one, ini dua sumber berapa? Dua soalan, ada 3 soalan, set soalan, ada 2 set soalan, ada benda ni, sini pun ada. So maksudnya ini adalah target lah, di sia mungkin lah. Azan, okey, sumber kewangan adalah kita ada gaji fix pendapatan fix punya. Lepas tu kita ada upah not fix. Ini ikut jam hari bekerja, jumlah jam hari bekerja. And then you might get bonus. Banyak lagi lah. Understand? So cikgu bagi semua yang lain. Yang lain punya cikgu bagi warna hijau lah. Understand? So kita ada simpanan bank. Lepas tu kamu ambil insurance. Lepas tu kamu buat pelaburan hartanah. Properties. Bila kamu buat pelaburan hartanah means like beli rumah ataupun tanah. So kamu sewa, dapat duit juga. And then the next one adalah kamu buat pelaburan dalam saham yang diiktiraf. Bila kamu buat pelaburan dalam saham yang diiktiraf means kamu akan dapat dividen. Okay, semua ini ada dalam buku teks. Form 5. This the one, my dear students. Nampak? The whole thing. Dapat? Okay, next. The last question for today. Sebagai ibu bapa, bagaimanakah cara anda galakkan anak-anak menabung? 2 markah Roman 1, Roman 2. So kita sudah tahu 2 cara. Kalau dikata sebagai ibu bapa terangkan, dia tak bagi Roman, baru kita bagi fakta dan kita terangkan. So yang ni ada banyak cara tahu. So cikgu akan bagi beberapa cara kepada you lah. So kita tukar balik warna hitam dia. Okay, the first one adalah ibu bapa buka akaun. Simpanan anak
So you buka akaun simpanan lah. Akaun simpanan is savings accounts lah. Orang buat bisnes dia ada current account lah. Dan kita ada fixed simpanan tetap, fixed deposit. Azan, okay, nampak. Tapi untuk anak itu selalunya kita buka akaun lah. Azan. Selain daripada itu, kita kena galakkan dia menyimpan duit lah. So kita hadiahkan. Hadiahkan tabung. Tabung yang cantik lah. To encourage dia lah kepada anak. Daripada kecil, dia suka Superman, carilah tabung ada Superman punya. Azan, dia menabung. So you kena galakkan dia lah. Azan, okay. Selain daripada itu, apa you boleh buat adalah, so you boleh bawa anak hadiri program atau kempen menabung. Ini selalunya dianjurkan oleh bank. Okay, bank mereka akan buat program macam inilah, nak galakkan yang savers. Buka youngsters buka ni semua savings and all that. Understand? Bank simpan nasional ada banyak bank lah. Maybank pun ada buat untuk kanak-kanak punya. Understand? So bila dia buat function, pergilah bawa dia. Ni semua galakan dia untuk menabung. Selain daripada itu, ibu bapa sendiri yang kena jadi suri teladan. So you jadi ibu bapa jadi suri teladan. Suri teladan. Dan you sendiri tunjukkan sikap menabung. Nampak? Another one adalah, tengok sini Okay. You juga boleh bagi dia ganjaran. Ini bank ada bagi. Bank selalunya ada ganjaran tau. So you beri pujian dan hadiah. Sebagai ganjaran. Jika anak capai, saya kata jika atau bila lah pun boleh. Bila anak capai sasaran simpanan. Katalah darjah 1. The moment you achieve 500, you bagi hadiah. Mungkin sekarang sudah 1,000 sudah capai. Tengoklah next 1,500 macam tu. So, setiap kali dia pergi untuk perayaan, semua orang bagi ampau, semua terus masuk dalam tabung. Azan, nampak tu. Dan dia mungkin save dia punya wang sekolah, wang saku sekolah, dia save. Okay, capai target saja, bagi dia pujian atau hadiah lah, something like that. So actually dia tanya 2 sajalah, tapi cikgu bagi you 5 dekat sini. Okay? Okay Dan? So besok kita akan sambung dengan essay lah. Okay, wait. Cikgu stop recording dia.